Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video kali ini, saya akan menerangkan cara-cara pemasangan komputer dan juga cara-cara membuat installation Windows 10 di laptop ataupun komputer anda. Pertama kali saya akan memperkenalkan diri saya, iaitu nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Fauzi dan bernombor metrik di 2021011880. Okey, hari ini seterusnya saya akan terus menerangkanlah cara-cara. Okey, step yang pertama adalah sediakan prosesor dan pasang prosesor tersebut di soket motherboard. Nanti jika anda ada motherboard tu, nanti ada satu tempat tu kotak kecil tau. Lepas tu dia ada switch, boleh buka boleh tutup. Bukan switch tau, dia sebenarnya macam pengunci lah. So buka kunci tu dulu dan letak prosesor, lalu tutup. Dan biarkan ia macam ada ruang sikit untuk pemasangan fan lah, ataupun fan cooler. Okay, seterusnya barulah kita pasang fan cooler yang tadi yang saya cakap tu. Okay, pasang fan cooler di atas tu dan kasih rapat lah. Lepas tu dia ada satu wayar tu akan sambung dengan ada satu plug, bukan plug lah, ada macam apa orang kata, port. Itu untuk dia punya supplier lah, electric supplier untuk hidupkan fan tu lah. Okay, seterusnya setelah pasang, kita pasang motherboard dekat casing pula. Casing pula adalah kotak yang kosong tu casing. Manakala motherboard tu baru dalam dia, yang sistem dia. So kita pasang, nanti ada kena skru kat belakang lah. Kat belakang tu nanti ada tempat skru. Kita skru kat situ lah, seperti yang anda lihat di gambar ni. Yang belah kiri tu tu tempat skru dia lah. Lepas tu seterusnya kita pasang kabel front panel seperti yang anda lihat di gambar rajah ni. Dia ada tulis F panel tu. Kat situlah kawasan front panel, dan kita pasang kabel yang sesuai lah, yang sepatutnya lah. Okey, seterusnya kita akan memasang RAM hingga terkunci seperti yang anda lihat di gambar ini. Jika anda lihat betul-betul ada anak panah kat tengah-tengah ni, dia bertulis tekan bahagian sini. Maksudnya tekan bahagian situ agar ia terkunci dan susah nak dibuka lah. Okey, seterusnya adalah pasang power supply. Pasang power supply ni untuk dapat power supply daripada ni lah, soket biasa tu. Okey, setelah pasang power supply, kita pasang pula wayar di tempat yang sepatutnya seperti yang anda lihat ni. Ni wayar ni semua pasang dekat ada tempat dia punya port tu. Kena pasang kat situ. Okey, seterusnya kita pasang hard disk dengan skru seperti yang anda lihat. Ni adalah hard disk. Nanti ada gambar hard disk lepas ni, nanti saya akan tunjuk. Tapi pasang kat sini lah, dia ada tempat yang tersedia untuk hard disk ni. Lepas tu belah luar dia tu ada skru tau. Anda boleh skru agar dia tak longgar lah, agar tak terkeluar lah kiranya, untuk pasang lah kan. Mestilah skru kan. Okey, seterusnya inilah hard disk 2 ni. Dan seperti anda lihat, kita akan pasang kabel SATA dan ATA. Yang belah kanan ni dia pakai kabel SATA, mana belah kiri ni pakai kabel ATA. Okey, ni contoh pemasangan kabel SATA lah. Seperti yang anda lihat di gambar ni. Yang belah bawah ni, yang belah bawah kanan ni, itu dari hard disk, SATA dari hard disk. Manakala yang atas ni untuk sambungkan ke motherboard. Sebab dia berbeza tau, motherboard dengan hard disk kawasan berbeza. Dia satu casing sama, cuma dia pasang beza lah. Dan kena sambung lah wayar SATA ni untuk kita menyambungkan hard disk dengan motherboard ni. Okey, seterusnya kita masang kad VGA seperti yang anda lihat di gambar ni. Ini ada kad VGA, kita pasang di bahagian sebelah fan cooler. Dan setelah pasang tu kita rapikan, ni proses yang terakhir lah, kita rapikan wayar-wayar tersebut yang tadi banyak tu. Kita ikat lah biar tak serabut lah. Dan pastikan fan cooler tu berfungsi lah, sebab kalau tak ada fan cooler ni, anda punya prosesor tu akan panas dan menyebabkan cepat rosak. Itu sajalah.
Okey, seterusnya saya akan mengerjakan cara-cara installation Windows 10 di komputer dan di laptop melalui USB atau CD. Tak kisahlah dulu tu caranya. Sama saja. Anda boleh guna USB dan CD, cuma dekat for first tu agak lain sedikit lah. Okey, saya teruskan sajalah. Cakap banyak tak payah. Okey, seterusnya langkah yang pertama, tapi ni untuk USB lah. USB tu minimum memerlukan 8GB USB untuk buat download ni lah, Windows 10 ni. So jika anda ada 4GB, 2GB tu tak boleh lah, kena 8GB ke atas. Tak kisah 8GB, 16GB, yang penting 8GB ke atas. Okay, seterusnya anda hanya perlu pergi ke link yang saya tunjuk ni, ataupun di description nanti anda check lah linknya. Dah tekan saja dan akan keluar website seperti ni, dan tekan download tool now. Dah lepas download tu, tapi sebelum tu saya nak cakap lah kan, syarat-syarat untuk download untuk install Windows 10 di komputer atau laptop anda adalah laptop anda mesti mempunyai prosesor 1 GHz atau lebih, dan mempunyai RAM yang lebih daripada 1GB, dan mempunyai versi 64-bit. Dan sekali hard disk anda mestilah melebihi 20GB. Itulah syarat dia untuk laptop anda lah ataupun komputer anda. Okey, tadi saya seterusnya inilah contoh-contoh yang nanti akan keluar ketika anda install run exe tu, dan masukkan ke ni. Cuba tengok ni. First step, what do you want to do? Create installation media USB. Melalui USB maksud dia. Dan seterusnya pilihlah language. Lepas tu edition ni saya sarankan Windows 10 Pro lah kan, sebab orang selalu guna Windows 10 Pro. Dan seterusnya 64-bit. 64-bit lah seperti yang saya cakap tadi kan. Kita tekan next. Lepas tu kat sini lah select USB flash drive. Ni anda kena pilih USB anda. Contoh kat sini nama dia apa, anda pilihan tu lah. Okay, setelah tu tekan next dan install. I accept, install. Lepas tu tunggu sehingga selesai. Okay, seterusnya ni untuk CD lah. Sama ni untuk CD dengan USB, kat sini dah sama step dia. Okay, nyalakan atau restart komputer atau laptop anda. Setelah itu tekan tombol delete banyak kali sehingga muncul tampilan BIOS. Nanti saya akan tunjuk tampilan BIOS tu macam mana. Tetapi ada setengah laptop atau komputer menggunakan tombol yang lain, seperti F1, F2, Fn plus F2 serentak tergantung pada manufacturernya lah. Kena ikut lah, tengok, anda kena research sendiri. Okay, tapi selalunya guna delete tu lah, button delete dia dekat belah hujung kanan, bukan hujung dia dekat tengah tu, kat kanan tu nanti ada button delete. Tekan yang tu banyak kali masa anda restart dah. Tapi anda kena masukkan CD dulu ataupun USB tu dulu sebelum anda restart tu. Okey, seterusnya inilah tampilan yang BIOS tadi yang saya cakap tu. Sekarang ni anda kena pilih menu boot, BOOT, boot. Anda pilih guna button yang kiri kanan atau bawah tu lah. Anda ke kanan kan sampai ke button boot. Lalu anda kat sini berbeza sikit. Kalau anda gunakan pendrive ketika installation, anda pilih removable device. Anda pindahkan ke atas sekali. Cara pindahkannya, anda kena tekan button plus dan lalu tekan ke atas lah, move ke atas untuk tukarkan di ke atas. Tapi jika anda guna CD, anda kena pilih CD ROM device. Anda pilih tu dan ke ataskan dia paling atas sekali. Okay, kalau dah pilih, anda tekan F10 untuk save and exit. Setelah itu save and exit, dia akan keluar seperti atas ni yang hitam kecil ni kan. Press any key to boot. Anda tekan apa-apa button, tekan enter ke tak kisahlah. Tekan saja. Seterusnya akan keluar seperti inilah. Jika tunggu dulu. Lepas tu dia akan keluar seperti yang kat bawah ni. Pilih bahasa. Pilih bahasa ni, pilihlah bahasa yang anda suka guna, bahasa Malaysia ke bahasa Indonesia ke tak kisahlah. Bahasa Inggeris pun boleh.
Okey, seterusnya keluar skrin ni pula. Kat sini dia kata pasal product key, cakap tekan je I don't have any product key. Okey, seterusnya dekat sini pemilihan Windows apa yang anda nak pilih. Pilihlah Windows 10 Pro. Yang seperti saya cakap yang dekat atas tadi tu kan. Kat sebelum ni tadi tu kan. Pilih Windows 10 Pro sebab selalu digunakan. Okey, seterusnya dia akan keluar seperti ni. Just tekan I accept the license and tekan next. Okay, seterusnya kat sini anda kena pilih custom install Windows only. Yang anda lihat di video ini, ni dia dah bahagikan. Susah, tapi ni kita nak delete semula biar jadi dari asal lah kan. Okay, seperti yang anda lihat nombor 1 tu, system reason maksudnya sistem Windows 10 tu punya capacity dan benda tu korang tak boleh delete ataupun tak boleh bahagikan. Lepas tu dekat tengok ni. Sekarang ni kan tadi yang atas tu unallocated space tu. Allocated space tu anda boleh bahagikan seperti yang anda lihat. Tadi dia bahagikan kan. Jadi dua partition. Partition 2 tu yang biasa 30GB, partition 3 29GB dan partition pertama tu. Okey. Tu dia akan terus tekan installation ataupun tekan next tadi bawah tadi tu kan. Kat skrin ni anda kena tunggu. Anda tak perlu buat apa-apa. Tunggu sehingga dia siap lah proses installation. Okay, selepas siap, dia akan keluar skrin ni pula. Pilih wilayah pengguna. So kat sini anda pilih lah Malaysia. Okay, seterusnya pemilihan ataupun pengaturan keyboard layout pengguna. Kat sini saya sarankan menggunakan US sebab kebiasaan pengguna ataupun kedai pun memilih US lah. Okey, seterusnya yang ni dia sign in with Microsoft ni jika anda ada account anda sign in lah. Jika tak ada just pilih offline account. Okey, seterusnya kat sini membuat username dan password. Ni tak kisah, kat first ni tulis username anda, tak kisah apa-apa. Dan seterusnya dia akan keluar bina password anda kat situ. Anda binalah password anda dan tekan OK. Tekan OK tu dan dia akan keluar ke paparan window home. Dan kiranya itu sudah selesai dan ini just nak check lah, anda tekan this PC ataupun folder ataupun my file dan check betul tak local disk yang pembahagian device tadi betul tak yang anda buat tadi tu. Jika betul maknanya proses anda berjaya. Okay, sekian saja itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di next video. Bye bye.